Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini murid-murid, untuk mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5, kita akan belajar tajuk hari ini bidang ibadah dengan tajuknya Tayammum. Kamu boleh rujuk buku teks kamu di muka surat 102, ilustrasi bergambar. Okey. Situasi di mana? Okey, unit 1 Tayammum ya. Situasi di mana salah seorang rakan sedang dalam kesakitan. Okey, ustaz dia pun datang ziarah. Okey, kalau kita lihat perbualan ya. Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mahu berwuduk nanti? Nizam, dalam keadaan-keadaan tertentu Islam mengharuskan kita bertayamum. Okey, apakah dia tayamum? Kita rujuk buku teks muka surat 103. Okay, Ustazah akan terangkan apa dia tayammum. Okey, pengertian tentang tayammum. Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Seperti dalil firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Maidah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah, yang bermaksud sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah iaitu debu yang bersih. Okey. Okey, perbualan di sini ada sambungan perbualan lagi di antara tadi. Okey. Tayammum, saya tahu. Saya tahu guna pasir kan Ustaz? Okey. Izzah pula menjawab. Ini perbualan tadi Kita gunakan debu tanah yang suci, bukan pasir. Okey. Okey. Di sini seterusnya. Okey. Rukun tayammum. Okey, kita lihat rukun tayammum. Sama juga dengan wuduk ada rukunnya, ini adalah tayammum. Okey, rukun tayammum yang pertama mestilah ada niat. Okey, niatnya nawaitut tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci tadi ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Okey, itu adalah rukun tayamum. Perkara yang wajib lah. Kemudian sunat tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Yang keenam, menghadap kiblat. Kiblat Yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Sama jugalah lepas wuduk kita ada baca doa kan? Sama juga dengan tayamum. Mungkin kamu tak nampak lagi tata cara bertayamum ni. Nanti kita akan rujuk video Okey, seterusnya sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Kenapa kita kena bertayamum? Sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Macam tadi lah kan? Contoh macam tadi tu. Nizam tadi keadaan kaki dia tidak boleh berwuduk kan? Keadaan kaki dia tidak boleh berwuduk. Okey. Yang pertama, jika tiada air setelah berusaha mencarinya. Dah tak ada air ni, maka diharuskan untuk bertayamum. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Air ada tapi cukup-cukup untuk keperluan diri sendiri, nak mandi dan untuk ternakan. Jika ada, membela haiwan dan sebagainya kan. Yang ketiga, jarak tempat ada air tu terlalu jauh. Jarak dia jauh sangat.
Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Contoh yang ni tadi, contoh yang siapa yang kawan kita yang sakit ni lah kan, dia tak boleh berwuduk. Maka diharuskan untuk bertayamum. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Terlalu sejuk sangat. Tak boleh nak kena air kan, sejuk. Okey. Okey, lihat gambar seterusnya. Ini gambar lain, nanti Ustazah akan tunjukkan video. Tapi yang digambar muka surat 106, muka teks, ada tata cara bertayamum. Ini gambar ilustrasi bergambar lah. Yang pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Debu tanah yang suci. Tekap tangan ni dekat kedua-dua tapak tangan tekap pada debu tanah yang suci tadi. Kemudian bila dah tekap tadi, nipiskan. Nipiskan pada kedua-dua tangan. Nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Yang ketiga, dah nipiskan tadi, sapu debu suci tadi ke muka sambil berniat. Niat tadi tu dah. Yang keempat, ulang balik, tekap ni, ulangi tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskan dia. Lepas tu, yang kelima, sapukan debu yang suci tadi pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Kemudian ulangi menyapukan debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Okey. Itu ilustrasi bergambar. Nanti saya akan tunjukkan dalam video ya. Okey. 107. Seterusnya, kepentingan tayamum. Kenapa kita ni diharuskan untuk bertayamum? Okey, yang pertama, sebagai kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Memang dah tak ada air kan? Memang dah keadaan situasi tu memang air tak ada. Jadi itu yang Islam haruskan kita bertayamum supaya nak ganti wuduk tu tadi. Okey, yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Bukan sebab air tak ada, senang-senang je, tak payah solat dan sebagainya. Kita ada alternatif lain. Kita diharuskan untuk bertayamum. Yang ketiga, untuk menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Dah payah sangat air tak ada, maka Islam pun mengharuskan kita bertayamum. Yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Samalah tayamum tu, sama juga berwuduk, ibadah kan. Tujuannya untuk menyucikan jiwa kita. Yang kelima, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan yang suci. Umat Islam memang diseru untuk berada dalam keadaan yang bersih. Okay, dan Islam itu pun suka keadaan yang bersih. Okey. Okey, Ustazah sudahi dulu kita punya pelajaran hari ini. Okey, sekian itu saja ya daripada Ustazah. Kita akan nanti Ustazah akan tunjukkan video cara bertayamum kepada kamu.